Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik ya. Okey, kita sambung soalan nombor 21 hingga soalan 30. Soalan 30. Baik. Rajah di bawah menunjukkan kelok kemungkinan pengeluaran barang X dan barang Y bagi negara A dan negara B, AC. Okey, rajah ini mempunyai KKP bagi dua negara. Okey, negara A, negara A, barang X dan barang Y, barang X dan barang Y. Negara A, kelok KKP-nya ialah AB, manakala negara B, kelok KKP-nya ialah AC. Okey, baik. Okey, jadi yang manakah benar? Okey, yang manakah benar tentang rajah tersebut? Okey, negara A mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Okey, macam mana kita nak tentukan? Okey, negara A mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Okey, kita lihat dekat sini. Negara A khusus dalam pengeluaran barang Y. Macam mana kita nak tahu? Okey, macam mana kita nak tahu? Yang pertama sekali, macam mana kita nak tentukan negara A ataupun negara B mengkhusus dalam pengeluaran barang X atau barang Y. Okey, yang pertama sekali, kita susun maklumat ini dalam satu jadual untuk memudahkan pemahaman. Katakan kita susun seperti ini Ini adalah negara, negara, dan ini negara A, negara B. Ini barang X dan barang Y. Barang X dan barang Y. Jadi untuk negara A, untuk negara A, jika dia mengkhusus dalam pengeluaran barang X, kalau dia mengkhusus dalam pengeluaran barang X, negara A akan mengeluarkan sebanyak 50 barang X. 50 barang X. Tapi kalau dia mengkhusus dalam pengeluaran barang Y, dia akan mengeluarkan sebanyak 30 barang Y. Bagi negara B pula, jika mengkhusus dalam barang X, dia akan mengeluarkan sebanyak 50 barang X, tetapi mengeluarkan sebanyak 40 barang Y. Itu adalah bagi negara B. Baik, maklumat ini dikumpul berdasarkan maklumat yang ada dalam rajah tersebut bukan kata kita mengira ataupun kita dapat daripada sumber lain atau tidak. Memang maklumat ini ada dalam rajah yang diberikan. So sekarang kita boleh kira negara mana yang mengkhusus dalam pengeluaran barang X atau barang Y. Yang pertama sekali, kita kira kos lepas lah. Kita kira kos lepas untuk negara A dulu. Untuk negara A, kita lihat kat sini 50X sama dengan 30Y. So 1X sama dengan 30 bahagi 50. 30 bahagi 50 lah 30 bahagi 50 sama dengan 0.6. So di sini 0.6Y. Ini bagi negara A lah. Bagi negara A. Bagi negara B pula,
50x sama dengan 40y. Okey. So 1x di negara B sama dengan 50 bahagi 40 sama dengan 1.25. Okey, 1.25y. Okey, 1.25y. Jadi, okey, so kita lihat dekat sini, barang X itu murah di negara mana? Okey. Barang X itu lebih murah di negara mana? So kalau berdasarkan perhitungan kita ini, negara X kos lepasnya, negara A mempunyai harga ataupun kos lepas barang X, satu unit barang X lebih kecil dari kos lepas barang X di negara Y. Harga 1X di negara A ialah 0.6Y sahaja, tetapi di negara B harga 1X di negara B sama dengan 1.25Y. Maknanya di negara B harga barang X ataupun kos lepas barang X lebih tinggi berbanding negara A. Maka negara A akan mengkhusus dalam pengeluaran barang X. Okey. Jadi kalau kita lihat rajah ini, okey, negara A akan mengkhusus dalam pengeluaran barang X, manakala negara B akan mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Barang Y. So berdasarkan pilihan jawapan yang ada, okey, negara A mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Salahlah. Okey. Hasil pengiraan kita dapati negara A mengkhusus dalam pengeluaran barang X. Sebab apa? Sebab kos lepas barang X di negara A lebih kecil berbanding di negara B. Negara A mengeksport barang X dan mengimport barang Y. Ini jawapan dia lah. Okay, negara A, oleh kerana mestilah sesebuah negara itu akan mengeksport ataupun menjual barang yang mereka mengkhusus. Barang yang mereka mengkhusus. Jadi negara A ini dia mengkhusus dalam pengeluaran barang X. Maka sudah pastilah negara A ini akan mengeksport barang X dan akan mengimport barang Y. So jawapannya adalah B. Okey. C pula, negara B mengeksport barang X. Tak bolehlah ya. Negara B mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Maka negara B akan mengeksport barang Y dan mengimport barang X. Ya. Jumlah pengeluaran barang Y selepas pengkhususan ialah 70. Okey. Selepas pengkhususan barang Y, okey, barang Y ialah 40 ya, bukan 70 ya, bukan 70. Kenapa kita ambil 40 ini, tak ambil 30 yang ini? Sebab ini adalah kelok bagi negara B. Negara B mengkhusus dalam pengeluaran barang Y, maka inilah jumlah keluaran yang akan dikeluarkan oleh negara B bila mereka mengkhusus dalam pengeluaran barang Y. Okey? Itulah situasi dia ya. Baik, soalan nombor 22 ya, soalan nombor 22, apabila ringgit Malaysia terkurang nilai. Okey. Apabila ringgit Malaysia terkurang nilai ya. Apabila ringgit Malaysia terkurang nilai, maka pendapatan negara menurun. Salah, mana ada kaitan ya? Tak ada kaitan ya. Pendapatan negara menurun ya. Terkurang nilai itu sepatutnya pendapatan negara meningkat. Sebab bila ringgit Malaysia terkurang nilai, okay, ia akan menyebabkan ekspor bertambah, import berkurang. So sepatutnya pendapatan negara akan meningkat. Sebab apa? Ekspor bersih akan meningkat. Ya. B, industri pengganti import merosot. Okay. Industri pengganti import merosot. Sebenarnya industri pengganti import tidak merosot. Kenapa? Sebabnya bila terkurang nilai, dia akan menggalakkan ekspor dan mengurangkan import. Dan mengurangkan import. Jadi industri pengganti import tidak terjejas. Tidak terjejas pun. Okey. C, ekspor Malaysia bertambah. Ini jawapan dia lah. Okey, bila ringgit Malaysia terkurang nilai, ekspor Malaysia akan bertambah lah. Sebab apa? Sebab
barangan buatan Malaysia ya akan bernilai lebih murah dalam sebutan mata wang negara lain. Okey, dalam sebutan mata wang negara lain. So jawapannya adalah C. Okey. Import Malaysia bertambah. Tidak ya. Import Malaysia akan berkurang kerana harga barang import dalam sebutan RM akan menjadi lebih mahal. Okey. Harga barang import dalam sebutan RM akan menjadi lebih mahal. Sebab apa? Sebab RM sudah mengalami nilai yang terkurang ataupun RM mengalami susut nilai. Okey, ataupun nilai RM telah jatuh. So kita nak melancong ke luar negara, kita memerlukan mata wang asing, maka jumlah RM yang kita perlu tukarkan dalam mata wang asing akan meningkat. Okey, jumlah RM yang diperlukan untuk contoh kita nak melancong ke Singapura. Bila RM jatuh nilai, maka banyak RM diperlukan untuk dapatkan dolar. Ya, dolar Singapura ya. Itu maksud RM turun nilai itu, terkurang nilai. Okey. So kita akan kurang melancong ke luar negara. Maksudnya kita kurang mengimport lah dari luar negara. Okey. Baik, soalan nombor 23. Kadar syarat perdagangan akan menjadi semakin baik apabila jumlah ekspor melebihi jumlah import. Harga ekspor meningkat berbanding okey, kadar syarat perdagangan ini. Okey, kadar syarat perdagangan ini baik, jumlah kadar syarat perdagangan ini ada formulanya yang tersendiri sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini kadar syarat perdagangan, sekejap ya. Kadar syarat perdagangan. Okey, kadar syarat perdagangan ini dia ada formulanya yang tersendiri. Okey. Yang pertama, kadar syarat perdagangan ini boleh dihitung dengan membahagikan nilai ekspor dengan nilai import darab 100. Okey. Kadar syarat perdagangan KPA lah. Okey, KPA kadar syarat perdagangan. KPA pula. Kadar syarat KSP kan. KSP sama dengan nilai ekspor bahagi dengan nilai import. Okey, bahagi dengan nilai import darab dengan 100. Okey. Bahagi dengan 100 darab dengan 100. Dalam taksiran dia, okey, jika kadar syarat perdagangan itu, okey, jika kadar syarat perdagangan melebihi 100. Okey, lepas kita kira, okey, kita dapat lepas kita kira kita dapat nilai yang lebih daripada 100. Okey, sama dengan lebih daripada 100. Maka keadaan yang menguntungkan sebuah negara, keadaan itu menunjukkan kadar syarat perdagangan negara menunjukkan keuntungan sebuah negara sebab harga ekspor atau nilai ekspor melebihi harga import ataupun nilai import. Okey. Maksudnya, okey, kalau kita dapat lebih daripada 100, bermaksud nilai ekspor, bermaksud yang atas ni lebih besar daripada nilai import. Kalau kita dapat nilai yang lebih dari 100. Sebaliknya, kalau kita dapat kurang daripada 100, okey, dapat kurang daripada 100, maka nilai import lebih besar daripada nilai ekspor. Ini tidak menguntungkanlah, okey. Ini merugikan sesebuah negara kerana harga ekspor ataupun nilai ekspornya lebih kecil berbanding nilai import, okey. Itu maksudnya. Jadi berdasarkan soalan ini, kadar syarat perdagangan akan menjadi semakin baik. Okey, akan menjadi semakin baik apabila jumlah ekspor melebihi jumlah import. Okey, jumlah tu. Okey, jumlah ni tak kena. Sebenarnya betul dah ni, tapi oleh kerana dia menggunakan perkataan jumlah, tak boleh. Sepatutnya dia perlu menggunakan semakin baik ini maksudnya menguntungkan lah. Okay? Semakin baik itu maksudnya menguntungkan. Jumlah ekspor melebihi jumlah import. Sepatutnya dia menggunakan
nilai. Jumlah ini kuantiti. Okey, so kita nak nilai. Nilai dalam bentuk nilai RM. Okey. Jadi A itu salah kerana perkataan jumlah yang digunakan. Kalau digunakan perkataan nilai, boleh. Jawapannya memang betul. Okey. B, harga ekspor meningkat berbanding harga import. Itulah menyebabkan nilai ekspor lebih besar daripada nilai import. Okey. Jadi jawapan soalan nombor 23 ini jawapannya ialah B lah. Jawapan soalan nombor 23 adalah B. Okey. B. Baik, kalau C, kita lihat pilihan jawapan C. Harga import meningkat berbanding harga ekspor. Okey, harga import meningkat berbanding dengan harga ekspor. Ini akan merugikan. Ada syarat yang merugikan sesebuah negara. Harga ekspor dan harga import meningkat dengan kadar yang sama. Okey, ini pun tidak menguntungkan. Okey, so jawapannya adalah boy, ya. Okey. Baik, soalan nombor 24, ya. Soalan nombor 24, rajah di bawah menunjukkan kelok penawaran sebelum perdagangan, ya. S0 S0, okey. Kelok penawaran sebelum tarif S1 S1 dan kelok penawaran selepas tarif dan kelok permintaan DD. Okey. Selepas tarif dikenakan, kuantiti barang yang diimport adalah sebanyak. Baik, ini seperti soalan yang sebelum inilah. Okey. Ini adalah selepas perdagangan. S1 ini adalah selepas perdagangan antarabangsa. Okey, selepas perdagangan antarabangsa. Jadi jumlah import, okey, kuantiti barang. Di sini dia nak kuantiti barang yang diimport adalah sebanyak. Tapi kalau sebelum tarif, jumlah import adalah Q3 tolak tolak dengan S0. Okey, tolak S0. S0 itu adalah penawaran firma tempatan, ya. S0 itu penawaran firma tempatan. Tolak dengan Q0. Q0. So itu adalah import selepas perdagangan antarabangsa, ya. Tetapi selepas tarif dikenakan, cukai import lah, tarif itu adalah cukai import. Okey. Selepas tarif dikenakan, penawaran berkurang ke S2. Okey, penawaran berkurang ke S2 yang menyebabkan yang menyebabkan kuantiti import berkurang, iaitu menjadi Q2 tolak penawaran tempatannya ialah pada harga P1 itu ialah penawaran tempatan gunakan S0 tapi pada harga yang barulah, iaitu di sini. Ini titik dia. Okey, ini titik dia. Itu adalah import selepas tarif. So Q2 tolak Q1. Q2 tolak Q1 ataupun Q1 Q2 lah. So jawapan nombor 24 ialah C lah. Okey. C. Okey. Okey, jawapannya adalah C. Alright. Baik, soalan 25. Antara berikut yang manakah akan meningkatkan nilai RM? Ya, yang manakah akan meningkatkan nilai RM? Okay, nilai RM ini boleh meningkat disebabkan dua sebab. Ya, sama ada peningkatan permintaan mata wang RM, okey, ataupun pengurangan penawaran mata wang RM. Itu dua perkara yang boleh menyebabkan nilai RM mengalami peningkatan. Okey. So A, peningkatan pelaburan Malaysia ke Vietnam. Okey. Kalau peningkatan pelaburan Malaysia ke Vietnam menyebabkan rakyat Malaysia banyak menawarkan RM untuk mendapatkan mata wang Vietnam. Okey. Jadi ia akan menyebabkan penawaran RM bertambah. Bila penawaran RM bertambah, maka nilai RM akan jatuh. Okey, nilai RM akan jatuh.
So A adalah bukan jawapannya lah. Okey. A adalah bukan jawapannya. B, peningkatan pelaburan langsung asing di Malaysia. Ni di Malaysia ni yang menyebabkan nilai RM. Sebab apa? Sebab peningkatan pelaburan asing di Malaysia ini menyebabkan permintaan RM tu bertambah. Okey. Yang ini menyebabkan permintaan RM bertambah. Okey. Yang ini menyebabkan penawaran RM bertambah. So, kesan dia RM akan jatuh nilai. Tetapi yang ini peningkatan permintaan RM akan bertambah. Ini akan menyebabkan RM mengalami naik nilai. So, jawapannya ialah B. Okey. C pula pengurangan import getah oleh Jepun daripada Malaysia. Okey. Pengurangan import Jepun. Import itu pengurangan import getah oleh Jepun Malaysia ini akan menyebabkan permintaan RM jatuh. So ini akan menyebabkan nilai RM jatuh ya, bukan meningkat. Okey. D pula imbangan akaun semasa dalam imbangan pembayaran merosot. Okey, ini tiada kena mengena dengan kadar pertukaran ya, tiada kena mengena. Okey. Jadi jawapannya adalah boy lah. Okey, B. Okey, soalan 26 ya, rajah di bawah menunjukkan indeks harga ekspor dan indeks harga import ya. Dan indeks harga import bagi sesebuah negara. Okey. Kadar syarat perdagangan paling menguntungkan negara tersebut pada tahun bila? Okey. Seperti tadilah, okey. Indeks harganya, cara kira dia ialah dia ada sebenarnya ada dua formula tau untuk menghitung kadar syarat perdagangan ini. Yang satu yang tadi iaitu nilai ekspor bahagi nilai import. Yang kedua, indeks harga ekspor bahagi indeks harga import. Nah, itu yang paling dua formula untuk menghitung kadar syarat perdagangan ini. Okey. Jadi kita boleh hitunglah, okey, yang ekspor bahagi dengan nilai indeks harga import. Okay, so yang mana? Yang kalau lebih daripada 100 menguntungkan, kurang daripada 100 kurang menguntungkan ataupun merugikan. Okey. Jadi yang paling besar dekat sini, okey, kalau kita hitung satu-satu ya, kita hitung satu-satu nilai yang lebih daripada 100, okey, kalau kita hitung yang ini pun lebih daripada 100. Ini pun lebih daripada 100 ya. Ini pun lebih daripada 100 ya. Cuma yang atas sekali saja yang tidak lebih daripada 100. So 2011 itu merugikan. Okay. Tapi dia nak yang paling menguntungkan. Yang paling menguntungkan. So kita nak nilai yang lebih 100 itu yang paling besar. Yang paling besar. Contoh, kalau pada tahun 2012, kalau pada tahun 2012 104.1 bahagi dengan 100.7 sama dengan darab 100 ya, jangan lupa darab 100 ya, darab 100 iaitu 103.38. Okey, 103.38. Ini adalah pada tahun 2012. Ya, kalau tahun 2013 103.6 bahagi dengan 101.1 sama dengan darab 100 sama dengan 102.47 ya. 102.47. Manakala tahun 2014 102 ya, bahagi 100.5 sama dengan 101.49. Okey, 101.49. Jadi yang paling besarnya ialah
pada tahun 2012. Okey. Ini yang paling besar, maknanya paling menguntungkan lah. Ya. So jawapannya tahun 2012. Maka soalan nombor 26, jawapannya adalah B. Okey. B. Ini jawapan dia. Ya. Alright, soalan nombor 26 ya, soalan nombor 27 ya, soalan nombor 27. Langkah yang dapat diambil untuk membaiki imbangan pembayaran defisit ialah menggalakkan ekspor, menaikkan cukai ekspor, itu akan mengurangkan ekspor ya. Bila okey, A dulu kita lihatlah. Menggalakkan ekspor itu akan membaiki imbangan dagangan. Okey, akan membaiki imbangan dagangan, so ia akan membaiki imbangan pembayaran nanti secara keseluruhan. Okey, jadi soalan nombor 27 A lah. Memang jelas, mudah sangat di sini. Manakala B itu menaikkan cukai ekspor itu akan memburukkan imbangan dagangan, maka ia akan memburukkan imbangan pembayaran nanti. Okey, C pula menyekat pelaburan asing, ini akan memburukkan akaun keuangan. Akaun pelaburan. Kan? So ia akan memburukkan lagi imbangan pembayaran. Okay. D pula mengurangkan cukai import. Mengurangkan cukai import ini akan memburukkan imbangan dagangan sebab dia akan menyebabkan import meningkat. Bila import meningkat, imbangan dagangan akan bertambah buruk, maka akan menyebabkan imbangan pembayaran defisit akan terus berlaku. Okey. Baik, soalan nombor 28. Soalan nombor 28, rajah di bawah menunjukkan kelok penawaran dan kelok permintaan mata wang asing. Okey. Jika kadar pertukaran ditetapkan pada $1 sama dengan RM3, maka RM3 ini maksudnya nilai RM ditetapkan kurang nilai. Okey. Terkurang nilai. Okey. Ini RM kurang nilai. Okey. Kurang nilai. Manakala kalau diletakkan pada 2, RM lebih nilai. Okey. RM lebih nilai. Jadi A, nilai ringgit Malaysia meningkat manakala nilai dolar Singapura menurun. Salah lah. Kalau pada RM3 untuk $1, nilai ringgit Malaysia menurun sebenarnya. Okey, A salah. B, permintaan terhadap mata wang ringgit Malaysia menurun. Okey, permintaan pada ringgit Malaysia sepatutnya akan meningkat, kan? Sebab apa? Sebab mata wang RM menjadi murah. So salah dekat ni lah. Okey, sepatutnya meningkat. Sebab nak mata wang RM murah lah sekarang. Pada 3 ni, pada 3 itu maksudnya murah lah. $1 dapat RM3. Berbanding $1 yang ditetapkan pasaran RM2.50. Kan? Sepatutnya bila nilai RM jatuh, permintaan terhadap mata wang RM akan bertambah lah. Ya? Okay. Penawaran mata wang dolar Singapura meningkat. Penawaran mata wang dolar akan meningkat. Sebab apa? Sebab penawaran mata wang dolar ini akan meningkat kerana untuk membeli RM. Kenapa untuk membeli RM? Sebab RM menjadi murah. So akan ramai pelancong ataupun import Singapura. Okey, import Singapura dari Malaysia akan bertambah sebab barangan dalam sebutan RM, barang Malaysia akan menjadi lebih murah. So jawapannya adalah C lah. Okey, jawapannya adalah C. Okey, ini jawapan dia. Penawaran mata wang dolar Singapura meningkat kerana untuk membeli RM yang lebih murah. Okey, imbangan pembayaran Malaysia semakin buruk. Tidak, ya. Sepatutnya imbangan pembayaran Malaysia semakin baik. Sebab penurunan nilai RM ini akan meningkatkan kegiatan ekspor dan menurunkan kegiatan import. Sebab import akan menjadi lebih mahal, ekspor akan menjadi lebih murah. Okey, kenapa ekspor jadi lebih murah? Tengok buktinya pada C ni. Bila penawaran mata wang dolar Singapura meningkat, bermakna rakyat Singapura banyak mengimport dari Malaysia. Okey, so dalam sebutan Malaysia, ekspor lah. Sebab barang oleh kejatuhan nilai RM itu akan menyebabkan nilai harga barang ekspor kita akan lebih murah. Okey.
So jawapannya adalah C. Baik, soalan nombor 28 ya, 28. Okey, 29 ya, soalan nombor 29. Baik, soalan nombor 29. Baik, jadual di bawah menunjukkan data imbangan pembayaran bagi sebuah negara pada suatu tahun. Ya. Imbangan akaun semasa ialah, ini biasa soalan basic sahaja, ya, iaitu kamu totalkan sehingga pindahan bersih. Okay. Totalkan nilai-nilai sehingga pindahan bersih ini. Kecuali import yang perlu ditolak. Okey, import yang perlu ditolak. Dan so imbangan akaun semasa kita boleh kira lah, iaitu 93177 tolak ya, tolak import 93638. Okey, tambah perkhidmatan. Okey, perkhidmatan tu kena tambah, tapi oleh kerana dia negatif kena tolak lah. Kena tolak 4327 sama juga dengan pendapatan mencatatkan nilai negatif, maka kita kena tolak 6109 tambah pindahan bersih. Okey, tambah 303. So dapat 10594 defisit. Defisit ataupun negatif ya. So soalan nombor 29 jawapannya adalah donkey ataupun D. Baik, dan soalan terakhir untuk video kali ini ialah soalan nombor 30 dalam sistem kadar pertukaran tetap, iaitu kadar pertukaran tetap ini maksudnya kadar pertukaran yang ditetapkan oleh kerajaan, macam dengan yang inilah. Macam dengan yang ini ya. Kerajaan tetapkan $1 Singapura sama dengan RM3. Okey, dalam sistem kadar pertukaran tetap, imbangan dagangan kurangan akan berlaku apabila imbangan dagangan kurangan akan berlaku apabila kurangan ya. Di sini kurangan. Maksudnya kurangan ini imbangan dagangan. Imbangan dagangan ini merujuk kepada ekspor tolak import. Okey, itu imbangan dagangan. So kalau kurangan maksudnya negatif. Okey, maksudnya negatif. So kalau negatif maksudnya import lebih besar daripada ekspor. Itu maksud kurangan ya. So A, kadar pertukaran ditetapkan terkurang nilai. Okey, terkurang nilai. Okay. Yang ini A ini dalam sistem kadar pertukaran tetap, imbangan dagangan berkurangan akan berlaku apabila okey, A ini bila RM kadar pertukaran ditetapkan terkurang nilai, ia akan membaiki imbangan dagangan, bukan memburukkan lagi ataupun menyebabkan imbangan dagangan kurangan. So A bukan jawapannya lah ya. B pula, kadar pertukaran ditetapkan terlebih nilai. Okey, terlebih nilai kalau berdasarkan jadual ini, rajah ini, okey. Kalau berdasarkan rajah ini, kalau berdasarkan rajah ini terlebih nilainya di sini, iaitu di bawah harga pasaran. Kalau terkurang nilai ini, RM terkurang nilai, yang bawah itu RM terlebih nilai. Okay, kalau RM terlebih nilai, maksudnya RM ditetapkan dengan kadar yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh pasaran. So itu akan meningkatkan import dan mengurangkan ekspor. Sebab apa? Ekspor akan dilihat lebih mahal pada pandangan rakyat negara asing. Dan rakyat negara kita pula akan melihat barang import itu lebih murah. Sebab apa? Sebab mata wang kita mengalami lebih nilai ataupun mata wang kita mengalami kenaikan nilai. Dan so B adalah jawapannya, akan menyebabkan imbangan dagangan kurangan. B ini akan menyebabkan import lebih besar daripada ekspor. Okey. Lebih besar daripada ekspor. Alright. Boleh ya? Okey, C, devaluasi dijalankan oleh bank pusat ya. Devaluasi itu
ini atas ni. Ini devaluasi. Okey, yang ini adalah devaluasi. Manakala yang ini pula revaluasi. Ya. So kalau devaluasi, kalau devaluasi dia akan membaiki imbangan dagangan. Ya. Bukan memburukkan lagi imbangan dagangan, tapi membaiki. Ya. Kurangan ni, dagangan kurangan ini maksudnya negatif lah. Okey, defisit lah maksudnya. Kurangan ini maksudnya defisit. Okey. Ekspor ke luar negara meningkat. Okey, ekspor ke luar negara meningkat juga akan membaiki imbangan dagangan. Bukan menyebabkan imbangan dagangan kurangan. Yang ini akan menyebabkan imbangan dagangan lebihan. Ya. Okey, lebihan. C pun akan menyebabkan imbangan dagangan lebihan. A juga akan menyebabkan imbangan dagangan lebihan. B sahaja yang akan menyebabkan imbangan dagangan kurangan. Okey. Baik, itu saja video pada kali ini. Kalau ada sebarang soalan boleh ajukan kepada saya pada bila-bila masa. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera.